keluar. Oh, dah keluar. Nak ulang boleh tak? Okey dah. Nak start balik. Orang komplain banyak. Orang bocor datang masjid naik kelas buat apa? Orang naik tu pun datang. Dah. Okey. Ni Kuaya. Oh, tak kuat. belum okey dah. Okey. Orang angkat tangan nak telur tadi. Tenang, selesai. Hadirin hadirat, salah satu daripada ingin saya bawakan pada malam ini, moga-moga memberi semangatlah kepada kita, iaitu akhlak Nabi yang jarang diceritakan tentang sifat zuhud Nabi. Tuan-tuan sekalian, Nabi dia sangat zuhud, terutamanya dalam bab harta dan dalam bab buruk jawatan. Benda ini perlu dinasihatkan. Zuhud ini satu akhlak yang semakin hilang di akhir zaman. Sebab itu Sa'ad bin Sahal radhiyallahu anhu dia pernah bercerita, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, Sahal bin Sahal cerita ada seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, ya Rasul, ajarkan pada saya satu amalan yang kalau saya amalkan, pertama Allah sayang saya, yang kedua manusia pun cinta kepada saya, dua dalam satu. Apa amalan? Maka dijawab oleh Nabi, izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aydin nasi yuhibbuka. Kata Nabi, zuhudlah engkau di dunia, nescaya Allah akan cinta kepada engkau, dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada tangan orang lain, nescaya manusia akan mencintai engkau. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu zuhud ni payah kita nak menengok sekarang. Sebab zuhud ni dia satu cabang di dalam disiplin ilmu tasawuf. Seseorang yang nak mencapai ma'rifatullah, dia kena melalui tangga ataupun stesen yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai maqamat, maqam-maqam. Maka zuhud dalam ajaran tasawuf adalah salah satu daripada tangga menuju ma'rifatullah. Dia ada banyak stesen yang seorang itu dia kena lalui, antaranya taubat, wara', zuhud, fakir, sabar, syukur, tawakal, redha, baru sampai ke stesen yang paling last sekali. Jadi salah satu daripada jumlah tangga-tangga ataupun stesen ini yang paling banyak dibicarakan oleh ulama, namun ada pandangan yang pro dan kontra, adalah soal zuhud. Hadirin sekalian, zuhud ini bukanlah bermakna seseorang itu tak suka kepada kekayaan dan harta. Ini silap. Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu riwayat menyebutkan, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal wa la idha'atil mal, walakin zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awsaqa mimma fi yadillah. Nabi pesan kepada dia, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan kau haramkan benda-benda yang Allah dah halalkan, bukan juga dengan kau menyia-nyiakan harta. Akan tetapi yang dimaksudkan zuhud itu adalah ketika keyakinanmu terhadap apa yang ada pada tangan Allah. Jadi tinggi pasal Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada dicatatkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, ada seorang ulama nama Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia jumpa dengan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni guru besar, dia guru kepada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu dah champion hadis, guru dia lah champion. Orang jumpa dengan Ibnu Mubarak tanya, komplain lah, anta ta'muruna bisuhdi wa taqalluli wal balaghatu wa naraka ta'ti bil bada'i kaifa za. Orang tanya kepada, wahai tuan guru, engkau ceramah suruh kami zuhud, sederhana dalam harta, hidup sepadan, tak kurang tak lebih, tapi kami tengok tuan banyak pula harta, kenapa jadi begitu? Awak lagu tu. Jawab Ibnu Mubarak, ya Aba Ali. Aba Ali ni panggilan manja kepada Fudail bin Iyad.
innama af'alu dha li'asuna wajhi wa akramu 'indi wasta'inu bihi 'ala ta'ati rabbi. Sesungguhnya hidupku seperti ini hanyalah untuk menjaga maruahku dan aib daripada meminta-minta dengan orang. Juga aku bekerja untuk memuliakan kehormatanku. Aku pun bekerja supaya dapat membantuku untuk sentiasa taat kepada Tuhanku. Sebab itu zuhud bukan maknanya tuan-tuan kita tak nak harta, tak nak apa-apa, tidak. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali ada 3 ciri orang zuhud. Pertama, dia tidak merasa gembira terhadap apa yang dia miliki, sama ada harta, kekuasaan, gelaran atau apa saja, dan tidak pula sedih kalau sesuatu itu tidak lagi menjadi milik dia. Ini orang zuhud. Dulu contoh, dia pegang jawatan ketua kampung. Kemudian habis penggal, dia dah tak jadi ketua kampung. Masa jadi ketua kampung pun dia tak adalah happy sampai nak sombong. Dan bila jawatan itu dilucutkan atau di kampung bubar, kampung tak bubar, jawatan itu dah ditakdirkan, dia okey saja. Ada pun okey, tak ada pun okey. Ini zuhud. Yang kedua, dia tidak berbangga hati apabila dipuji oleh kerana kekayaan, kejayaan, gelaran yang dimiliki, dan tidak juga merasa lesah selepas hilang segala-galanya. Masih dia ada gelaran, ada pangkat, ada grade yang bagus dalam pekerjaan, dia tidak sombong. Dan kalau dia takdirkan, dia pencen, dia berhenti, dia apa saja, dia okey saja. Itulah orang zuhud. Yang ketiga, orang zuhud yang kata Imam Al-Ghazali, hatinya hanya semata-mata tertanam rasa takut, rindu dan juga cinta kepada Allah saja. Dan ingat, zuhud tidak dimestikan miskin. Kerana zuhud adalah amalan hati dan yang menilainya hanya Allah. Jumlah harta yang kita miliki bukan standard ukuran kepada zuhud. Orang boleh menjadi zuhud sekalipun Allah beri kepada dia segala kekayaan dunia. Dan ini banyak dibuktikan dalam sejarah. Dalam konteks Maulid Rasul kita pada malam ini, Nabi SAW adalah manusia yang sangat zuhud. Baginda telah dianugerahkan dengan segala nikmat dunia, tetapi baginda meninggalkannya untuk memenuhi keperluan orang yang kekurangan, disebabkan Nabi nampak utama dalam hidup adalah mencari redha Allah dunia akhirat. Nabi dengan senang hati memilih hidup miskin supaya lebih dekat diri dengan Allah dan lebih mengutamakan kelazatan ibadah dengan Allah di dunia ini. Timbul persoalan, macam mana Nabi zuhud? Ustaz, bukan ke Nabi miskin? Ini kita perlu membetulkan. Apabila ditimbulkan pertanyaan, adakah Nabi miskin? Adakah Nabi tidak ada harta? Pertama, perlu dijelaskan, Nabi beberapa kali ditawarkan dengan harta. Yang kedua, Nabi memang memiliki harta. Tuan-tuan janganlah ingat Nabi kita miskin, duduk masjid pakai kopiah tak lalat. Nabi kita ada harta, tuan-tuan. Nanti saya akan terangkan. Pertama kita tengok Nabi beberapa kali pernah ditawarkan untuk mendapat harta, dan yang menawarkan harta itu Allah, bukan orang Quraisy. Allah yang tawarkan kepada Nabi. Abu Umamah radhiyallahu anhu dia cerita, Nabi pernah bercerita kepada dia, "Arada 'alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah zahaban." Kata Nabi, wahai Abu Umamah, Allah dulu pernah tawarkan kepada saya agar batu-batu kerikil di Mekah ini semua jadi emas. Pernah ditawarkan kepada saya. Tetapi Nabi menjawab kepada Allah, "La ya Rabb, walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman wa qala salasan aw nahwa hadha." Tetapi kata Nabi, aku jawab, tak apalah wahai Allah, saya lebih suka kenyang sehari, lapar sehari. Dan Nabi ulang perkataan itu 3 kali. Terima kasih ya Allah, tapi saya nak kenyang sehari, lapar sehari. Kenyang sehari, lapar sehari. Kenyang sehari, lapar sehari. 3 kali. Ini hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan Nabi boleh dapat kelebihan setiap batu kerikil yang ada di Mekah ditukarkan kepada emas.
tapi dia tak anggap. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah beritahu kepada Aisyah, "Wallahi ya Aisyah, law syi'tu la ajra Allahu ma'i jibala zahabi wal fiddah." Demi Allah wahai Aisyah, kalau aku hendak, aku petik saja, Allah akan jadikan gunung-gunung yang kiri kanan kita ini semua tukar jadi emas, tukar jadi perak, dan ke dalam mengiringnya. Ini boleh rujuk di dalam kitab Sadaqah daripada Ibn Sa'ad. Panjanglah kita cerita tentang bagaimana Nabi mendapat tawaran-tawaran yang pelbagai daripada Allah, tapi Nabi tak nak. Sehingga ada satu kisah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau aku beri pada kau wahai Muhammad, nescaya kau akan suka. Kau akan dapat nikmat, kau akan, sebab Allah sayang Nabi. Allah nak Nabi ni jangan suffer, jangan merengsa hidup dalam perjuangan. Nabi Sulaiman, Allah pernah bagi kekayaan, Nabi Daud pernah bagi. Ini pula kesayangan dia, aku bagi kau. Tapi Nabi dikatakan, dia tanya kepada malaikat, saya boleh terima, tapi boleh tak bagi confirmation, umat saya boleh tak dikecualikan masuk neraka? Dia kata, mana boleh? Umat kau ada macam-macam perangai, ada reti bahasa, ada tak reti bahasa. Yang reti bahasa masuk surga lah, yang tak reti bahasa kita celup dulu lah, goreng-goreng dulu baru masuk surga. Oh, tak boleh keluar semua, mana boleh? Izan la'alta ya Rabb wa wahid ummati fina. Tak apalah, saya tak terima wahai Tuhan, selagi mana tak ada hitam putih, umat saya dikecualikan daripada neraka. Nah, suruhkan. Yang kedua, kita jangan ingat Nabi tak ada harta. Mungkin orang kata, Nabi boleh suruh mana ada harta. Kita orang ustaz, rumah saja lah 1 million, macam mana nak suruh? Nabi harta tak ada, air perlu dibetulkan. Nabi SAW sebenarnya ada harta. Pernah tak tuan-tuan mendengar cerita tanah di Khaybar? Tanah Khaybar ini, ataupun ladang di Khaybar ini, menjadi titik permulaan pergaduhan antara Sunni dan Syiah sampai sekarang. Puncanya daripada tanah perebutan Khaybar. Khaybar di ladang dia sebenarnya nama Oasis. Dia terletak lebih kurang 153 km ke arah utara Madinah dan telah jatuh ke tangan orang Islam pada tahun 629 Masehi. Ada satu riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan keadaan ekonomi baginda Nabi selepas daripada berlaku perang Khaybar tahun 7 Hijrah. Kata Umar Al-Khattab, "Kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathu safaya Banu Nadir wa Khaybar wa Fadak." Nabi dulu dia ambil 3 pilihan daripada harta rampasan pulang, iaitu ladang peninggalan Bani Nadir, ladang di Khaybar dan juga di Fadak. Fa'amma Banu Nadir fakanat hubusan li nawaibi. Hasil mahsul daripada ladang buah Bani Nadir Nabi gunakan untuk hubusan di nawaibi, untuk membiayai keperluan pribadi Nabi. Baiklah, dari segi undang-undang, harta rampasan pulang itu wujud. Bukan berwampuk aku, itu peraturan internasional. Harta rampasan pulang itu selesai bab ladang Bani Nadir. Harta yang kedua, ladang Khaybar. Kata Umar, wa amma Khaybar fajaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ajza'. Dan hasil daripada ladang Khaybar Nabi bahagikan 3 portion, 3 bahagian. Juz'aini bainal muslimin wa juz'an nafaqatan li ahlihi. 2 bahagian Nabi bahagikan kepada masyarakat, dan 1 portion bahagian ketiga Nabi gunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik. Maka dari hasil ladang negeri Khaybar inilah Nabi telah menafkahkan isteri-isterinya. Berapa Nabi nafkah isteri-isterinya? Lebih banyak daripada kita yang dinafkah pada isteri kita. Tiap-tiap tahun setiap isteri Nabi terima nafkah sebesar 100 wasak ataupun takar, iaitu 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum.
Kalau dalam literature record, satu wasab bersama 60 sok. Satu sok bersamaan 2.04 kilogram. Maka satu wasab adalah 2.040 kilo darat 60, 122.4 kilogram. Adakah tuan-tuan Nabi tekan itu? Ada. Sebab itu isteri-isteri Nabi tak nak tutup pasal, apa tak dapat ke mereka? Semua dapat. Semua dapat. Ini kita tak ada boleh panjang sangat. Tapi seperti saya sebutkan tadi, harta Khaybar inilah menjadi punca permusuhan Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Apa sebab? Kononnya mereka marah kerana Fatimah tak dapat mewarisi harta di Khaybar itu. Yalah, itu kan sebab dia ayah dia. Patut Nabi meninggal dapatlah kanak. Dia ada satu riwayat daripada Aisyah menyebutkan Fatimah binti Nabi mengutus utusan kepada Abu Bakar meminta warisannya daripada Rasulullah daripada harta yang Allah berikan kepada Nabi di Madinah dan juga di Fadah, serta sisa 1/5 ghanimah di Khaybar. Maka bila permintaan itu dipanjangkan oleh utusan Fatimah kepada Abu Bakar respon, inna Rasulullah qala lana rasuluna tarakna sadaqatun innama ya'kulu alu Muhammad fi hadzal mal. Abu Bakar katakan, Nabi pesan pada dia, kami tidak diwarisi. Segala yang kami tinggalkan hanya menjadi sedekah, hanya saja keluarga Muhammad makan daripada harta ini saja. Maka dalam riwayat menyebut Fatimah marah. Faghadibat Fatimah binti Rasulullah fahajarat Abu Bakr falam tazal muhajiratuhu hatta tuwfiyat. Maka Fatimah binti Rasulullah pun marah dan tidak bercakap dengan Abu Bakar sampailah dia meninggal. Fatimah meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Yang hadis riwayat Imam Bukhari. Mungkin tuan-tuan ada yang first time dengar hadis ini. Oh, dia tak cakap Abu Bakar. Enggak, Ustaz, macam mana gaib ini lah. Ini kelain orang tu. Kita budak-budak jangan masuk campur. Tak tahu apa hal. Allah ma'ala. Kita pun tak tahu. Sebab pertama kita kena menengok ni kok ada rakan-rakan kita yang Syi'i atau Syiah yang menengok sekarang kita ni. Pertama kita boleh ditanyakan, betul Fatimah malam. Itu isunya. Sebab riwayat Fadah di dalam kitab-kitab hanya ada daripada 3 orang saja. Daripada Abu Hurairah, dia tak sebut Fatimah malam. Daripada Abu Tufail, tak sebut Fatimah malam. Daripada Aisyah, tak semua riwayat menyebut malam. Jadi kalau kita perhatikan, tambahan perkataan Fatimah malam itu hanya ada dalam riwayat Zuhri saja. Itu pun bukan semua. Justru perkara ini kita baca dalam disiplin hadis dipanggil waham perawi. Jadi ada sedikit kekeliruan. Malam tak Allah, malam tak Allah. Senang kita campurlah orang tu gaduh. Ya awak 40,000 tahun nak gaduh Syiah Sunni. Bukan gaduh, bukan sesuatu yang apa. Yang mustahabnya tuan-tuan, Nabi berhati. Cuma Nabi kita zuhud. Dia memilih untuk hidup sederhana. Apakah contoh-contoh yang kita boleh lihat di dalam hadis tentang Nabi memilih untuk hidup sederhana walaupun Nabi ada kewangan? Pertama, Nabi satu tabiat dia tak tidur di atas tempat yang selesa. Dia baring di atas tikar-tikar saja. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah sekali Umar bercerita, dakhaltu ala Rasulillah wa huwa muttaji'un ala saririn marmulin bi syariqin. Aku pernah pergi rumah Nabi, aku tengok Nabi sedang baring atas tikar yang tidak beralas. Biasa orang tikar taruhlah kain. Tak, Nabi baring atas tikar. Tidak ada kain yang melindungi tubuh Nabi yang mulia daripada tikar yang dipakai untuk berbaring. Dan kata Umar, di bawah kepala Nabi ada bantal buat daripada kulit kambing yang diisi dengan sabun. Suruh sana. فانحرف عنه رسول الله انحرافا فنظر فرأى الشريك قد أثر بجنبه فبكى عمر فقال رسول الله ما يبكيك يا عمر. Ketika Nabi kata Umar bangkit daripada baringnya, pada badan Nabi ada bekas daripada tikar itu melekat pada badan Nabi. Melihat keadaan itu, Umar menangis.
Menangis Sayyidina Umar. Sehingga Nabi tanya, "Mayukika ya Umar? Apa yang kau menangis ya Umar? Relax lah. Apa yang nak menangis ni?" Jawab Umar, "Amma wallahi ya Rasulullah, ma abki ila liqa'i a'lamu annaka akram 'ala Allah min Kisra." Wahai Rasulullah, demi Allah saya ini tidaklah menangis, melainkan saya hidup ni Tuhan yang lebih mulia daripada raja-raja Kisra wa Kaisar, dan juga raja-raja Kaisar, Rom dan Parsi. Fahuma ya'inshani fima ya'inshani fihi minad dunia. Sedangkan Raja Kisra dan Raja Parsi sedang berpesta pora di dunia ini dengan tilang yang empuk, bantal-bantal, macam-macam lagi. Wa anta bil makani alladhi ara. Tapi engkau utusan Allah, tengoklah keadaan engkau sekarang ini, badan berbeza dengan engkau. Aku jawab Nabi, "Awa ma tarda ya Umar an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, tidakkah engkau redha kalau segala kemegahan dunia ini hilang pada mereka, tapi kemegahan akhirat milik kita, kata Nabi. Qala bala ya Rasul, of course saya faham. Wallahi ya Rasulullah, fa innahu kadzaka. Kata Nabi, begitulah keadaan. Jadi tak payahlah menangis ini sangat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Zuhur, aku salah beli tilam. Dah, dia nak menunjukkan dia tak selesa. Itu sebab Nabi boleh kiamulan tiap-tiap malam. Itu begitu membuta bukan tidur. Tidur tu. Sekarang ni pula tilam, mana pula boleh fashion panggil orang sembuh, sejuk, apa macam mana. Oh, sedap lagi lah tidurnya. Apakah lagi contoh-contoh zuhudnya Nabi? Yang ini saya ingat kita akan terangkan kemudian, kerana sebentar lagi akan masuk solat Fardu Isyak. Jadi kita beri laluan kepada lawanan azan, sempatlah kita membuat persiapan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mohon izin untuk menyambung sedikit lagi syarahan pada malam ini, dan kita anjakkan sikit pelaksanaan solat Isyak. Tidak lama insya-Allah, nak menghabiskan tajuk saja. Hadirin hadirat sekalian, kita membicarakan pada malam ini tentang salah satu daripada kelebihan Nabi SAW yang wajar untuk kita ikut, iaitu sifat zuhud Nabi. Nabi zuhud dalam keadaan memiliki, bukan dia tidak memiliki. Sama juga Nabi kita, dia memilih untuk hidup sederhana. Contohnya di dalam hal makan, Nabi mengambil satu prinsip hidup cara sederhana. Bahkan Nabi kita tak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin mutawaliyatin. Kata Aisyah, Nabi memang tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kita setakat malam ni dah berapa hari kekenyangan? Tak lapar-lapar, makan semua. Nabi kita seorang yang sikit makan. Beza dengan kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Macam malam ni ada makan? Makan juga, ikut mana makan. Dia Maulidul Rasul ni wajib syarahan, marhaban, makan. Syarahan, marhaban sunat je lah hukumnya. Makan wajib. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat. Makan semua kita ni. Nabi seorang yang jaga makan. Kita gak asal jaga makan, asal jaga makan. Ni bulan 11 esok World Cup. 28 hari lah sampai bulan 12. Hari-hari lah kita malam jaga makan, lepas makan. Nabi semua makanannya jadi ubat. Kita sekarang ubat pula jadi makanan. Berbonga-bonga tekok makan ubat. Cair darah lah apa, macam-macam. Nabi tak, dia ada kemampuan untuk makan, tapi dia memilih untuk hidup tidak mahu bermewah sangat bab makan. Kalau hari ni hari Ahad dia kenyang, mungkin ada majlis kenduri ke apa, okey, hari Senin dia puasa lah. Selasa makan balik. Ataupun hari ini dia makan, esok makan, Selasa dia kurangkan makan. Dia tidak pernah
Macam kita bukannya kenyang, seeh lain tuan-tuan. Seeh ni kalau makan cendol 3 mangkuk. Bila semayang maghrib keluar balik cendol, itu seeh. Mana overdose. Orang kita nak orang masjid ni, bukan masjid sinilah. Habis majlis buat makan pula kambing. Dia punya makan kambing. Tengok muka masing-masing masa makan tu macam rasa masuk surga. Ya Allah, masuk surga dah aku makan kambing. Tak ada kena-mengena makan kambing ke makan ayam ke makan Jepun ke, serupa ya, surga tak surga pun. Adakah kita merasakan kita makan kambing kita dah ikut sunnah? Tak juga. Tuan-tuan makan kambing bakar, siapa dia beritahu Nabi makan kambing bakar? Tak tahu tak siapa beritahu tak? Mana orang meniaga ke tu lain kampung. Mana kita ni dalil daripada orang hak meniaga kambing? Tak betul. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia setiap sulit Nabi. Dia jaga Nabi makan minum semua dia tahu sangat. Dia mengatakan ma'akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laqi Allah. Saya jaga Nabi lama. Nabi tak pernah makan roti yang empuk. Dia makan roti yang keras. Dan Nabi pula tak pernah makan kambing panggang sampailah dia wafat. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan nak percaya Anas bin Malik ke orang meniaga kambing tadi? Mana tuan-tuan nak dengar? No. Bukan tak boleh makan akan ada pula tak kambing macam dosa pula makan. Tak. Janganlah muka tu macam confident masuk surga. Relax lah, makan je lah. Yang penting kita yang cinta Nabi ni mesti mau jaga makan. Ini tanda orang zuhud jugalah. Tapi orang tasawuf ni dia lain. Orang tasawuf dia kalau makan kenduri dia makan sungguh. Tapi di rumah dia zuhud. Itu kena ingat. Tuan-tuan jangan pergi kenduri tak makan pula. Nasi makan telur. Mau makan telur, kawan ahli tasawuf. Tak betul. Orang ahli sufi di rumah dia makan sikit. Dengan orang dia gembirakan orang. Mama rasa ngomong. Padahal dia bukan pemakan pun. Ini kalau nak jadi orang tasawuf lah. Kalau nak jadi tahu sauk lah, tak ada masalah. Itu kita cerita zuhud Nabi bak harta. Bagaimana pula zuhudnya Nabi bak jawatan? Ini musim-musim orang berperang nak merebut jawatan. Tuan-tuan, Nabi kita ni bukanlah koman sangat. Nabi kita ini pernah ditawarkan jadi raja, dia tak nak. Dan yang menawarkan jadi raja ni bukan orang Quraisy, Allah. Harta ditawarkan, jawatan besar pun ditawarkan. Dalam dunia daripada 144,000 Nabi, 124,000 Nabi ataupun daripada 25 Nabi Rasul yang kita kenal, siapa yang tuan-tuan kenal Nabi yang paling hebat jawatan? Sudah pasti orang akan jawab yang paling hebat jawatan Nabi Sulaiman. Itu kita akui. Ada satu buku The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today. Ditulis oleh 6 orang penulis daripada Amerika. Dia tulis tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Buku ni kita boleh baca sebab Nabi Sulaiman pun dekat dengan kita. Nabi kita pun selalu cerita pasal Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni memang hebat. According to the Bible, kalau berdasarkan kepada Bible, David, dipanggil David of the tribe of Judah. Daud daripada tribal Judah was the third king of the united monarchy of Israel and Judah. Ayah dia Nabi Daud adalah raja ketiga United Monarchy of Israel and Judah. Dan dia diwariskan kepada anaknya yang bernama Solomon ataupun Sulaiman. Ini kerajaan yang besar tuan-tuan. Dia kerajaan Israel ni, dia ada beberapa wangsa yang memerintah Israel. Wangsa ni istilah Melayu. Ada orang panggil wangsa ni macam dinasti ataupun family clan. Macam kita pun dulu yang Mamlia, raja-raja Melayu dia ada wangsa dia. Macam Istana Johor, Istana Pahang dengan Istana Terengganu itu wangsa bendahara. Kalau Johor wangsa Temenggung. Kalau Selangor wangsa Opu Daing Celak, Bugis. Dia ada wangsa-wangsa dia. Macam baru ni monarki di United Kingdom, dia ada lagi banyak wangsa lah. Kalau Raja Inggeris, Scotland, Wales and Ireland, dia pemerintahan dia tidak daripada satu wangsa. Macam Queen Elizabeth yang kedua dulu daripada
House of Windsor. Dia ada hak lain, ada lagi lah House of Windsor, House of Normandy, House of Stuart, King James of Scotland, House of Tudor, House of Hanover, banyak lagi. Dia ada wangsa-wangsa dia. Jadi untuk kerajaan Israel ni dia ada 42 orang raja, dan Nabi Sulaiman ini dia daripada House of David. Dia ada House of Gideon, House of Saul. House of Gideon ni daripada wangsa Nabi Sulaiman. Memang raja betul, bukan kita yang manggil dia Raja Sulaiman. Tak, memang dia raja betul, dan monarki itu wujud. Nabi Sulaiman ni, kata penulis-penulis barat, adalah Nabi paling sempurna dalam dunia, sebab dia memiliki segala-galanya. Dia nak mengatakan Nabi kita, tengok Nabi orang Islam dah orang cetong setarang barah, miskin, baju tampai kita malas nak cerita. Nabi Sulaiman bagi mereka Nabi terhebat. Kenapa Sulaiman ni kata mereka hebat? Pertama, Nabi Sulaiman ni dia Nabi. Yang kedua, dia raja. Yang ketiga, dia kaya. Yang keempat, dia memiliki kuasa tanpa batas, dan tak ada orang dalam dunia yang mampu dapat benda itu. Kalau kita tengok Nabi Sulaiman, tuan-tuan, pertama dia seorang raja. Adalah menjadi cita-cita ramai orang nak jadi raja. Ramai orang cita-cita nak jadi raja. Ni dalam ramai-ramai ni ada berangan nak jadi raja. Tengah susun salah silah, nak rampas balik negeri tertentu. Sudahlah, habis mereka, tak adalah keturunan kita. Habislah. Sejarah bygone be bygone lah. Semua orang nak jadi raja. Dan memang dunia dulu berpegang kepada sistem beraja ni. Pada awal abad yang ke-20, daripada 900 tahta turunlah kepada 240 tahta. Pada abad ke-8 sampai abad ke-20 tinggal dekad ke-8 abad ke-20 tinggal lebih kurang dalam 44 raja saja. Daripada 44 raja, 16 daripadanya iktiraf Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Selain itu kita ada 16 negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ada 5 negara di dunia yang amal sistem raja separa autonomi, dan ada 7 negara yang amalkan sistem raja secara mutlak, absolute. Kalau secara geografis dalam dunia ada 11 raja di Eropah, ada 3 raja di Afrika, ada 14 di Asia, dan ada 6 di negara-negara Oceania. Artinya raja ni tak ada orang tak nak jadi raja. Tapi sekarang tak adalah, kita habis dah. Bila dah janji merdeka 57, mana-mana tuan-tuan yang patutnya keturunan saya jadi raja. Tak ada dah, habis dah. Kita jadi raja sehari sajalah. Jangan jadi raja lain-lain. Ramai orang nak jadi raja. Nabi Sulaiman dia tak, dia memang raja. Dia adalah raja. Yang kedua, Nabi Sulaiman ni Nabi. Dia Nabi. Dan Nabi pun ramai orang nak jadi Nabi. Di Selangor pun ada orang ngaku jadi Nabi. Bukan Nabi, Rasul lagi. Kena tangkap lah, masuk penjara. Dia siap letak jabatan kan. Masa Jabatan Agama nak ambil tindakan, dia buat surat. Surat tu dia hantar ke setiap Jabatan Agama negeri-negeri, salinan kepada, tulis itu peletakan jawatan sebagai Rasul Melayu. Ada surat. Dan di ujung tu, dengan ini saya mendesak supaya diadakan pelatihan baru. Dia suruh kita orang pula lantik baru. Macam lantik Presiden NGO begitu. Johor pun adalah beberapa negeri yang muncul 2-3 orang mengaku jadi Nabi. Semua dah kena tangkap lah. Tapi Jabatan Agama Selangor dengan Jabatan Agama Johor, dia hanya tangkap Nabi saja. Tak boleh lawan Jabatan Agama Pahang. Kami tangkap Tuhan. Lagi ganas lagi lah. Jadi dia Nabi. Dan Nabi Sulaiman tu Nabi. Yang ketiga, Nabi Sulaiman ni dia kaya. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman memang kaya betul, tuan-tuan. Daripada 42 orang raja Israel, Solomon is considered the most wealthy of the Israeli kings named in the Bible. Paling kaya sekali. Solomon ruled over a unified kingdom of 12 tribes for 40 years. 12 negara tunduk bawah dia. Dan dalam Bible, dalam kitab King chapter 10 verse 14, disebutkan, now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 603 score and 6 talents of gold. Tiap-tiap tahun negara bayar ufti ke dia 18,125 kilogram emas. Ufti saja. Punyalah kaya Nabi Sulaiman ini. Tunduk semua negara bawah dia. Dia bukan manusia je rakyat dia, jin pun rakyat dia juga. Jin, binatang, hantu raya, semua takut dengan dia. Baik tu kalau ustaz-ustaz yang ngobat rukayah nak buang saka,
Baca ayat Nabi Sulaiman menggelupur lah. Takut betul dia dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini. Jadi Nabi Sulaiman memang kaya. Kita tak nafilah tu. Dan Nabi Sulaiman ni, kata penulis-penulis barat, satu yang orang lain tak ada dapat, dia seorang dapat, dia ada kuasa mutlak. Nabi Sulaiman ni dia punya kuasa, dia nak dapat. Kuasa ni benda orang tak. Ya, orang berperang siang malam ni bab kuasa. Tuan-tuan, nak berkuasa, gaji tak besar mana, kuasa tu tanda tangan mahal. Orang nakkan kuasa. Tapi kuasa manusia dapat macam mana, dia ada tempoh. Menteri berapa tahun dia tak boleh lagi dah. Adun berapa tahun dia habis dah. Dia takkan sampai bila-bila. Tak ada orang memiliki kuasa selama-lamanya. Saya kerja masjid negeri, staf Jabatan Agama. Saya ada kad kuasa. Boleh tangkap kok budak-budak ada naik motor berdua peluk macam peluk pokoknya, boleh tangkap. Bukanlah tangkap, bolehlah nak buat proceeding kalau rajin, nak kena buat ketat siasatan, malas itulah. Nangkap boleh, nak buat ketat siasatan yang malas tu. Jadinya kita ada kuasa. Tapi kuasa saya hanya start daripada lepas daripada Kemaman sampailah Terowong Karak saja. Lepas daripada Terowong saya tak ada kuasa lagi dah. Kuasa saya dalam negeri Pahang Darul Makmur saja. Bahkan saya nak ke Selangor untuk berceramah mengajar, saya kena ada lesen pula Selangor. Kuasa negeri tak ada. Jadi kuasa terbatas. Apa lagi? Polis, tentera, semua kuasa terbatas. Saya dulu tuan-tuan ni habis sini lah, payah pula ada kamera ni. Dulu saya pergi Mekah buat haji. Alhamdulillah jemput dia orang jadi tetamu Raja Salman. Raja Salman belanja lah pergi buat haji. Sedap pergi buat haji dengan yalah, jadi tetamu kerajaan. Jadi yang ikut rombongan saya tu semua orang besar-besar. Semua orang ada jawatan hebat-hebat. KSU semua ada kuasa. Time pergi KLA semua escort polis begitu. Kuasa besar. Beg dia bodyguard bawa sampai dalam kapal terbang. Itulah kali pertama saya masuk airport, tak payah lalu immigration, tak payah lalu custom. Saya tak tahu pasport saya tiba-tiba ada atas kapal. Numpang sepaat, bukan sebab saya ngekor gitu. Naik kereta goh ni, sampai dalam kapal. Kuasa. Tapi sampai di Arab Saudi tak adalah, jekah dia polis. Ya haji, yalah, ya Allah, haji, yalah. Kena jekah je. Dia bukan peduli ke general ke, ke IGP, dia peduli apa. Jadi kuasa kita terbatas. Nabi Sulaiman unlimited. Ini bukan unlimited data ni, unlimited power. Bayangkanlah tuan-tuan, Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Orang sekarang kalau nak ngirim barang pakai courier, kita pakai JNT ke pakai pos laju ke apa dah. Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana. Bukannya hantar barang parcel, istana pindah. Punya powernya Nabi Sulaiman ini. Queen of Sheba ini orang Melayu panggil Ratu Balqis. Dalam bahasa Arab dia panggil Malikat Bilqis, Queen of Sheba. Dan istana Queen of Sheba ini dipindahkan ke Jerusalem bukan pakai JNT, bukan pakai pos laju, bukan pakai Grab, tapi pakai jin. Power betul courier dia, jin. Dan ini direkodkan dalam Quran suratul Namal ayat 39. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jin telah beritahu kepada Nabi Sulaiman, ampun tuanku, Patik akan datang membawa singgahsana itu di depan tuanku sebelum tuanku berdiri daripada tempat duduk. Sebab Patik ini laqawiyyun amin, gagah dan boleh dipercayai. Suratul Namal ayat 39. Terror tak terror? Istana Balqis. Ada satu perbahasan lah di mana duduknya istana Balqis. Ini hanya untuk nak general knowledge sajalah, tak mesti betul. Dulu orang selalu ingat Ratu Balqis ni duduk di Yaman. Tapi ada satu teori yang agak menarik jugalah yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Dia dekan di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ni orang akademik lah. Dia buat kajian 35 tahun katanya, Allahualam. Dia mengatakan istana Ratu Balqis itu bukannya di Yaman,
Tapi istana Ratu Balkis terletak di tanah Jawa. Kita tapi kita orang akademik ni okey, apa LRU ada kan, kita nak tahu apa literaturenya. Dia pun cerita gini-gini. Sebab katanya Istana Balkis ini menurutlah pembacaan dia, kajian dia, terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman di Yogyakarta, sekitar 3 km ke arah selatan daripada Candi Prambanan, 36 km daripada Candi Borobudur. Sebab itu Borobudur tu satu binaan yang masih misteri sampai sekarang. Jadi candi ni ada 3, di Borobudur di Magelang, ada di Prambanan dan juga Ratu Boko. Okeylah, kita boleh terimalah untuk nak memperbanyakkan literature kita, tapi kelakar tu adalah juga sikit. Yang mustahak tak kira lah kalau daripada tanah Jawa ke, daripada Yaman ke, yang penting Nabi Sulaiman power. Dia ndak boleh datang istana itu. Dan jin boleh tolong angkut kau untuk dia, memang power betul. Tapi maaf, bukanlah kita nak merendah-rendahkan Nabi Sulaiman, tidak. Kita akuilah tulisan-tulisan yang orang putih buat, Nabi Sulaiman ni number one begini. Okey, no problem, kita akui dia cinta Nabi dia. Tapi maaf, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat semua itu apa sebab? Kerana dia minta dengan Allah. Dia berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberi kerajaan yang kuat. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunilah aku, wahabli mulkan, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Ni Allah rekodkan doanya dalam surah Sad ayat 38. Bakal-bakal calon pilihan raya boleh hafal doa ini. Saya tu jadi kerajaan, saya nak bergaduh-gaduh, melompat sana melompat sini, jadi susah pening. Doa minta kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas pada aku. Itu doa Nabi Sulaiman tu. Tulis khat besar-besar, tak kat pejabat adun. Orang masuk, wow, marvelous. Ayat Quran, bukan jampi serapah, ayat Quran. Maka bukanlah kita merendahkan Nabi Sulaiman. Dia tetap Nabi yang kita cintai, dan Nabi kita tak ajar berkasih sayang yang berbeza-beza dengan Nabi-Nabi ini. Tetapi dia berjaya mendapat kejayaan, kekuasaan, kehebatan kerana dia minta kepada Allah. Dalam konteks Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih untuk hidup sederhana sebagai hamba walaupun ditawarkan. Itu perlu digarisbawahkan. Nabi kita ditawarkan dengan kuasa sebuah kerajaan. Pernah diberi offer, dia tolak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annallaha arsala ila nabi sallallahu alaihi wasallam malakan minal malaika ma'al malaki Jibril. Pernah sekali Allah mengutus ada satu malaikat yang tidak dikenali, yang diiringi bersamanya oleh Jibril alaihissalam. Faqala lahul malak, tiba-tiba malaikat yang tak dikenali ini telah berkata, ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyan abdan aw nabiyan malikan. Wahai Muhammad, saya diutuskan oleh Allah untuk bawa tawaran kepada kamu. Kamu dah dapat 2 pilihan. Contoh dia bawa borang, agaknya tinggal sain saja kan. Ada 2 pilihan ni. Pertama, antakuna nabiyan abdan. Pertama, tuan boleh memilih menjadi seorang hamba dan dalam masa yang sama kekal jawatan sebagai nabi, au nabiyan malikan. Atau tuan dalam borang kedua boleh memilih kekal jadi nabi tapi kita upgrade jadi raja. Sains sekarang. Tuan-tuan, kalau kita dapat offer itu, apa jadi pada kita? Kita mungkin akan fikir banyak. Tidaklah tolak terus, sebab kuasa ni mustahak. Nabi perlukan kuasa di dalam aspek politik. Kuasa ni, politik ni kuasa. Kita perlu kuasa sebab dengan kekuasaan kita boleh menegakkan agama dan macam-macam lagi lah. Banyak kuasa ni diperlukan. Nabi pun diam juga. Tak adalah tak apa saya zuhud. Tak, Nabi diam. Nabi pertimbangkan.
Dalam riwayat menyebut faltafata Rasulullah ila Jibril kal mustashir. Nabi pun ialah tengah timbang-timbang, dia pandang pada Jibril kal mustashir, seolah-olah dia minta Jibril supaya guide dia, jadi coach dia. Aku nak buat apa ni? Nak sign yang mana ni? Fa'au ma'a ilaihi antawaddu. Maka Jibril tunjuk kepada Nabi isyarat, stay humble, tawaddu, sederhana, tak payah sign. Jadi Nabi dengan hamba saja, beres bawah. Nabi ambil, memilih untuk kekal menjadi hamba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nabiyyan abdan. Tak apalah encik malaikat, saya kekalah menjadi seorang nabi dan seorang hamba, hidup biasa-biasa, humble sebagai hamba. Ini hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, yang inilah kita malu kepada Nabi. Ditawarkan, ya tidaklah Nabi tolak terus, dia timbangkan juga, tapi dia fikir umat dia ramai miskin. Dia khawatir kalau umat dia nanti malas ibadah, nanti mereka akan kata, Nabi bolehlah semayang, dia duit banyak. Jadi tak nak Nabi ayat begitu, tak nak. Dia sebab ialah manusia dalam kubur nanti, dia akan sentiasa beri alasan tak nak beribadat kerana Nabi ni boleh, Nabi ni kami tak. Macam contoh, ada orang masuk dalam kubur tak semayang. Dia ni dulu suka menyanyi suara sedap. Malaikat tanya, "Bapa mu dulu tak semayang?" "Wahai cik malaikat, saya penyanyi popular, tak dan. Kadang kita buat sound check lagi, menyanyi lagi, rehearsal lagi. Saya tak dan nak semayang ikut masa ni, minta maaf lah." Maka malaikat akan jawab, bang, minta maaf, Nabi Daud sedap pada awak suara, molek semayang. Jadi dipangkoh balik lah. Nabi Daud punya sedap, dia tengah mengaji kitab Zabur, burung yang sedang terbang berhenti, punya sedap. Terbalik dengan kita tengah membaca Quran, burung yang tengah berhenti terbang, tak sedap langsung bacaan, sumbang. Tapi elok oleh semayang. Jadi malaikat sedap nak membidas balik. Datang mayat yang kedua, ngapa tak semayang? Saya ni dulu handsome sangat, jadi model. Saya tak dan buat catwalk sana sini, iklan sana sini, buat konten sibuk, saya tak dan. Jadi model iklan telefon lah macam-macam, tak dan ambil air semayang, tak dan. Malaikat bantai balik. Nabi Yusuf tu lawa pada awak lagi. Nabi Yusuf punya lawa orang motong sayur, terluka jari, punyalah cantik, elok ada semayang. Bapa mu tak semayang? Ya tak ya juga, kena hentang lagi. Awak ngapa tak semayang? Saya dulu kaya sangat tuan, duit banyak, tak dan. Siang malam mengira duit ni. Malaikat kata, Nabi Sulaiman lebih kaya daripada engkau, elok ada semayang. Ya ke? Iya. Kena bantai lagi. Bapa mu tak semayang? Saya dulu miskin tuan, kain pelekat pun tak ada, selai je kain tu lah, bawa tidur, takkan nak bawa semayang, kotor. Nabi engkau lebih miskin lagi daripada engkau. Oh ya ke? Kalaulah dia. Itu Nabi dia dah tahu bahawa manusia ni esok dia akan bagi alasan tak ada duit, tak boleh ibadah, susah sampai lah. Maka dia memilih untuk bal nabiyyan abdan. Cukuplah saya menjadi nabi dan menjadi seorang hamba. Sebab itu dalam banyak riwayat Nabi SAW sentiasa merasakan diri dia hamba. Hamba inilah yang tak ada pada jiwa kita sekarang. Hamba, jiwa hamba tu tak ada. Orang yang ada jiwa hamba, hidupnya sentiasa minta ampun pada Allah, itu hamba. Macam kita pun kalau dengan tuanku, ampun tuanku ni berapa kali kita cakap? Banyak kali. Malam dengan raja, ampun tuanku, ampun tuanku, ampun tuanku. Nak cakap minta ampun, ampun tuanku, patik dia nak. Ampun tuanku, patik. Ampun semua. Dengan Tuhan begitulah, kita kena minta ampun semua. Ampun ya Allah, istighfar dalam bahasa agama kita. Ini kuranglah dalam masyarakat, istighfar kurang. Nabi kita memang tak pernah berhenti mengucapkan minta ampun pada Allah. Kata dalam satu hadis riwayat Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, saya ni minta ampun pada Allah
bertobat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dia jiwa dia hamba. Tapi jiwa kehambaan ini tak akan dapat kalau kita memiliki terlampau banyak kekuasaan, kekayaan, kemewahan. Dia payah. Tapi boleh kalau kita belajar menjadi zuhud. Maka jadilah zuhud. Nabi pun minta ampun pada Allah. Ada orang pernah tanya, Ustaz, Nabi ni minta ampun pada Allah, dia ada dosa ke sampai dia minta ampun pada Allah banyak kali? Nabi kita maksum. Dia tak pernah buat dosa. Pernah buat kesalahan, tetapi teguran yang diberi oleh Allah lebih kepada teguran ta'limiyah saja. Teguran untuk mendidik, lesson learn, itu saja. Bukan kerana kemurkaan. Berapa kali Nabi pernah Allah beri teguran? Ada. Nabi pernah ditegur oleh Allah sebanyak 4 kali. Dan itu semua direkodkan dalam Quran sebagai satu pelajaran. Tak ada yang sempurna. Ada hari kita buat kesilapan, Allah tegur kita. Pertama, Nabi pernah ditegur semasa dia semayangkan orang munafik yang meninggal. Itu ditegur oleh Allah. Tapi Nabi bukan buat salah, sebab dia orang baik. Dia tak ada dendam. Engkau tak suka aku, engkau punya pasal lah. Aku baik dengan anak engkau. Gitu. Dia. Jadi bila Abdullah bin Ubay meninggal, dia pergi uruskan jenazah. Sehingga kan bila Abdullah bin Ubay, anak pada Abdullah bin Ubay, sahabat baik Nabi Islam, datang beritahu, ya Rasul, Abah meninggal dah. Datanglah ke rumah, urus jenazah. Yalah, ambil jubah, buat kain kapan dia. Punyalah baik. Boleh ambil jubah, buat kain kapan. Maka kata Umar, fa shalla alaihi Rasulullah fa anzalallah azza wa jalla suratul Taubah. Ayat ke-84 turun, kata Umar Al-Khattab selepas Nabi menyemayangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Allah Ta'ala tegur, wala tusalli ala ahadim minhum matan abada wala taqum ala qabrih. Jangan sekali-kali engkau semayangkan jenazah orang ini, dan jangan kau berdiri pun kat kubur dia. Mana Allah tegur lah, jangan buat lagi. Tapi kita tidak kata Nabi buat kesalahan. Nabi dia jenis tak kelahi dengan orang. Yang kali kedua, Nabi pernah dapat teguran daripada Allah kerana dia agak bertoleransi dengan orang-orang munafik yang minta excuse untuk tak pergi perang. Bila Nabi keluarkan semboyan perang, wajib semua orang join. Tapi ada beberapa orang tertentu, dia datang jumpa Nabi minta excuse. Mungkin macam kita lah, isi borang cuti ke, isi hermih ke apa, tak minta lulus saing ke apa ke, minta pengecualian boleh tak ya Rasulullah? Kenapa pula orang ni bagi gini, orang ni macam-macam alasan. Dan Nabi ni jenis orang baik. Ada yang bagi alasan ni tak sihat lah apa. Sebenarnya mereka itu tak pergi disebabkan masa tu musim buah. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni tuan-tuan, kata Imam Balah Al-Baihaqi, inilah satu-satunya peperangan yang Nabi memperlihatkan tanda-tanda semangat nak pergi perang. Sehingga Nabi cakap pada sahabat, wahai manusia, aku nak sangat berperang dengan orang Rom. Nabi jarang. Biasa Nabi mana-mana operasi dia pergi, dia relax saja. Dia tenang. Tapi untuk perang Tabuk ni nampak Nabi prepare. Macam kalau kita tu exercise lah, dah start ada senaman, buka-buka bunga silat sikit. Macam nampaklah dia standby ha. Nabi macam tak sabar nak lawan dengan Rom, sebab Rom ni dia kurang ajar. Rom ni, Rom Byzantine, Eastern Roman Empire. Dia kuasai permukaan bumi ni 5,900,000 kilometer persegi. Dia menjadi empire yang terbesar zaman purba klasik. Empire dia bermula daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, sampailah Baitul Maqdis. Jadi mereka rasa dia besar kepala. Dia ingat orang Islam ni dia boleh jintik-jintik begitu je. Jadi Nabi pun marah. Nabi kata jangan kurang ajar sangat, kita kena sekolahkan sikit orang macam ni. Jadi Nabi ajak perang Tabuk. Tabuk ni skop peperangan terakhir lah bagi Nabi kita. Dia berlaku bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Kebetulan masa tu cuaca di negara Arab hawanya agak panas. Jadi bila panas, tanah Arab ni satu kelebihan, bila musim panas buah banyak masak. Jadi bila buah banyak masak, orang ramai lebih suka nak menunggu buah-buahan di ladang, di kebun. Masa itulah peraih datang nak ambil barang kita, farmer datang, apa datang. Jadi masa ini pula lah Nabi ajak pergi perang. Kacau betul lah.
Jadi masing-masing buat alasan lah. Ya Rasul, kita orang tak boleh pergi lah kali ni. Kenapa pula? Takut kena heat stroke. Panas. Kementerian Kesihatan tak bagi main panas. Dia bagi alasan. Ada yang kata tak maaf, tak apa sihat, perut sebu kebelakangan ni. Nipu je. Ada satu lagi lebih kelakar lagi, dia kata, ya Rasul, saya minta excuse. Kenapa pula? Saya ni mudah jatuh cinta ya Rasulullah. Saya takut orang Rom bawa perempuan-perempuan rambut merah-merah, saya jatuh cinta, saya susah ya Rasul, nafsu saya kuat. Nabi kata, iyalah, tak payah pergi je lah. Nabi dia mudah. Tapi turun firman Allah, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Aku maafkan kau wahai Muhammad, engkau izinkan mereka tidak pergi perang sebelum kau cek dengan nyata kenapa dia tak pergi perang. Sebab mereka itu al-kadzibin, semua pembohong belaka tu wahai Muhammad. Kau jangan percaya sangat pada mereka. Surah Taubah ayat 43. Itu pun bukan kesalahan, tapi teguran lah, secara pentadbiran saja. Yang ketiga, Nabi pernah ditegur semasa kes kesilapan, tapi ini pun kesilapan politik jugalah, kesilapan kes tebusan tawanan perang, yang mana Nabi pernah ikut nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kes tawanan perang. Masa tu perang Badar, first time perang, kita dapat tawanan. Bila dapat prisoner of war, masa tu tak ada SOP, apa nak buat? PBB pun tak ada garis panduan, Geneva Convention tak ada lagi. Nak buat apa ni dengan tawanan perang ni? Jadi masing-masing mesyuarat. Okey, kita dah ada prisoner of war, kita nak buat apa? Tanya kepada Umar Al-Khattab. Umar kata, ya Rasul, simpan buat apa tahanan-tahanan perang ni? Bunuh je. Kita nak nyimpan dia kan, nak sedia makan. Dia makan pula kena suhakam cek dulu, ada vitamin cukup ke tak. Banyak-banyak cerita lah. Kita susah lah ya Rasul. Makan dalam penjara lagi mahal, kos kita tanggung esok. Rakyat kita ramai lagi susah. Ni contoh lah, bukan itu skripnya, contoh saja. Tak payahlah sibuk ke orang-orang ni. Bunuh je ya Rasul. Sahabat semua kata, omong kau ni keras sangat. Keras sangat. Nabi tanya, Abu Bakar ada cadangan? Abu Bakar ni orang diplomat kan? Ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Orang yang kita tangkap ni semua orang Mekah. Kita ni orang Mekah. Saya orang Mekah, tuan orang Mekah, Omar ni pun orang Mekah. Kalau kita susun-susun hak kita tangkap tu, puak gabak kita belaka. Tak percaya, cek lah seorang-seorang salah silah, kena belaka saudara dengan kita. Hum banul ammi wal ashirah, keluarga belaka. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Saya mencadangkan kita kenakan denda pada mereka. Biar dia bayar denda, kalau tak mampu suruh family dia bayar. Jadi dengan perolehan denda ini, fatakulu lana quwwatan 'alal kufar. Perolehan daripada denda kita boleh gunakan untuk perbelanjaan kita. Boleh kita prepare untuk peperangan, beli senjata baru, beli kuda, latihan dan sebagainya. Dan yang paling penting ya Rasul, fa'asallahu an yahdiyahumul Islam. Dengan kita buat baik pada mereka, mereka terpikat pula pada Islam. Dia kata bagus kita. Kalau tuan-tuan ada dalam surat tu, tuan-tuan sokong usaha siapa? Taubat usaha sokong Abu Bakar. Ya tak ya juga. Kau ni omong nak bunuh je kerja. Tengok Abu Bakar, orang diplomat, fikir jauh, dakwah syekh. Ini yang kita nak, rahmatan lil alamin. Ini yang kita nak. Okeylah, buat keputusan, kenakan denda. Baguslah. Tapi turun surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhinu fil ard. Tidak sepatutnya seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan seluruh musuhnya di muka bumi. Surah Al-Anfal ayat 67. Ini teguran secara pentadbiran, memo dalaman. Gitu. Tapi sebab Nabi ni dia integriti, sepatutnya ayat-ayat yang teguran untuk dia boleh je dia delete je, tak payah masuk ke dalam Quran. Malu pun, buat apa cerita. Tapi dia nak tunjuk integriti, walaupun ayat itu adalah teguran-teguran dari segi pentadbiran, dia tetap compilekan sekali sebagai ayat Quran. Dan yang terakhir, Nabi pernah ditegur oleh Allah secara pentadbiran juga ketika dia
mengharamkan dirinya minum madu. Pernah. Aisyah radhiyallahu anha cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jahash wa yamkusu indaha. Kata Aisyah, Nabi bila tidur giliran di rumah Zainab binti Jahash, salah seorang isteri Nabi, dia orang memang cam. Zainab binti Jahash, dia suka bagi Nabi minum madu. Madu lebah lah agaknya ya. Madu kelulut tak ada agak, madu lebah lah. Bagi madu lebah. Zainab dia suka bagi. Jadi dalam riwayat, Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhuma dia sepakat, siapa-siapa yang jumpa Nabi balik daripada rumah Zainab, kita sakat Nabi sekali. Sakat macam mana? Kita kenakan dia sekali. Oh, dia pakat. Jadi kebetulan Nabi balik daripada rumah Zainab binti Jahash, Nabi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia bersalam agak, yalah suami isteri jumpa kan. Tiba kata Aisyah, akalta maghafir, ini ajidu minka riha maghafir. Aisyah mengusik Nabi, ya Rasul, tuan makan buah maghafir ke? Maghafir ni sejenis buah yang berbau. Dia macam bentuk buah getah. Bau dia macam buah kedah. Orang Bangi kenal lah buah kedah. Jering orang Kuala Lumpur jering petai dia kenal. Kedah dia tak kenal. Kedah bulat-bulat tu. Bau memang tak syok lah tuan-tuan kalau makan kedah. Tandas jangan campur dengan orang, duduk seorang-seorang sudah. Menyusahkan satu rumah pula dah. Kedah ni memang power betul. Pasar tak ada dah kedah sekarang ni. Jering petai banyak. Akalta maghafir, adakah tuan makan buah maghafir? Ini ajidu minka rihi maghafir. Sebab saya bau maghafir ni ya Rasul. Nabi tu terkejut. Ya ke? Iya. Nabi ni dia cukup sensitif. Kalau ada orang beritahu dia berbau, dia kalah. Sebab Nabi ni dia tugas hakiki dia kena on call 24 jam. On call untuk apa? Bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi kena standby terima wahyu. Dan Jibril ni pula dia sangat sensitif dengan bau busuk. Jibril dia tak boleh bau benda-benda yang berbau. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat dia sensitif dengan bau yang setengah manusia tak suka. Ada orang kata durian sedap. Durian sedap tapi bau tak suka. Tuan-tuan tak percaya, bawa durian dalam kereta daripada Bangi sampai Kuantan, pengsan. Sampai Bentong pengsan lah. Walaupun kita suka makan durian, bau dia tak suka. Berdenyut kepala bau durian kalau dah terlampau banyak. Kita follow lori durian pun pening. Durian pening. Jadi ada benda tertentu yang malaikat tak boleh bau. Sebab itu macam kita majlis, kalau nak dapat rahmat malaikat mesti wangi majlis itu. Sebab itu kalau majlis habaib dia pasang bukhur apa semua. Pasang bukhur, jangan pasang kemenyan jin datang lain pula. Datang paling hitam susah kita ke. Jadi dia pasang wangi-wangi. Lepas tu masjid tak boleh buat program yang ada bau. Contoh kendurian tak boleh buat. Macam mana masjid buat kenduri durian, tak sesuai. Walaupun kreatif lah, jemaah boleh datang, tapi bau tu malaikat tak datang. Tak tahu kok tuan-tuan beli durian tak ada bau. Wallahualam kok special durian dalam Tupperware kata pulang lah. Tapi elakkan bau. Jadi bila Nabi dia beritahu badan dia berbau, dia terkejut. Maka dijelaskan, la walakin kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahash. Mana ada saya makan buah maghafir? Saya makan madu. Zainab bagi saya makan madu. Aisyah kata, madu apa? Bau macam ni. Padahal dia saja mengena je. Ni bukan madu ni. Expired ke bukan begini bau madu. Kata Nabi, tak apalah. Falan a'udalahu. Sampai bila-bila aku tak makan lah. Lan ni dalam bahasa Arab maknanya sampai bila-bila. Jadi bila Nabi, ni hadis riwayat Bukhari. Bila Nabi cakap begitu, turun ayat Quran, surah At-Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi martata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau pandai-pandai haramkan benda yang aku halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Tabtaghi maknanya mencari. Marda keredaan, azwajik isteri. Kau
kau nak cari redha isteri ke? Kalau bahasa orang kampung, mu takut bini ke? Kalau bahasa kasar lah. Tapi bahasa Quran, halo, tabtaghi mardata azwajik, kamu nak cari redha isteri ke sampai sanggup mengharamkan benda aku halalkan? Wallahu ghafurur rahim, aku ampun kesalahan, kata Allah Ta'ala. Jelah tuan-tuan, mungkin ada sini tuan-tuan suami yang memang kita kategorikan suami bertakwa, kita panggil, takut bini tua. Jadi bila dia takut ni, dia sanggup mengharamkan benda-benda yang tak sepatutnya diharamkan kerana takut pada isteri dia. Tak payahlah. Allah tidak haramkan golf misalnya, contoh. Jangan tuan-tuan haramkan golf, contoh. Suka dengar fatwa ni. Allah tidak haramkan kayuh basikal misalnya. Jangan tuan-tuan haramkan mengayuh basikal. Lainlah benda-benda yang Allah haramkan. Merompok, zina, mencuri, itu janganlah dibuat. Benda-benda yang harus buatlah. Jangan kerana nak jaga hati isteri, kita pun haramkan untuk diri kita. Jangan. You tak nak buat sebab you takut, itu you punya pasal lah. Tapi jangan sampai mengharamkan. Inilah antara contoh-contoh Nabi SAW. Dia memilih cara hidup seorang hamba yang zuhud. Allah tegur, minta ampun, minta maaf. Maka inilah kelazatan iman dalam diri seseorang. Maka moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberi semangatlah kepada kita bahawa walaupun kita memiliki kekayaan, ada harta, ada gelaran pangkat, profesor ke, doktor ke, datuk ke, tan sri ke apa saja, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi janganlah semua gelaran, kedudukan, jawatan dan kekayaan itu singgah di hati kita. Cukuplah sampai di kulit kita saja. Inilah sifat orang zuhud. Dan sentiasalah menjadikan diri kita ini hamba yang tidak jemu-jemu meminta ampun dan beristighfar kepada Allah andai kata kita ada sebarang kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Banyak lagi nak cerita, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapatlah kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita dapat restu daripada ilahi. Moga Allah mengurniakan keberkatan kepada seluruh yang mengusahakan majlis kita ini, daripada nazir, ahli tuan kuasa, para pegawai dan para jemaah yang menyokong kepada berjayanya majlis kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhjina biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawil qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan juga mendoakan perjalanan saya nanti balik ke Kuantan selamat sampai mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.